Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha risalata wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita direzekikan untuk dapat bersama-sama mendalami kitab ini untuk hari yang seterusnya. Dan kalau sebelum ini kita telah selesai membicarakan berkenaan dengan rukun-rukun wudu, ataupun disebut dalam kitab ini sebagai furudul wudu, fardu-fardu wudu. Dan hari ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu masih bicara lagi berkenaan dengan rukun-rukun wudu, tetapi difokuskan kepada dua rukun daripada 6 rukun wudu. Kali ini pengarang kitab ini iaitu Syekh Salim Ibnu Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami telah mendatangkan satu tajuk khusus dalam memperincikan dua rukun daripada 6 rukun yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu rukun yang pertama iaitu niat, dan rukun yang kedua yang dibincangkan secara khusus di sini iaitu mengikut susunan. Iaitu kalau ikut nuskah kita ini, kita berada di muka surat yang ke-17. Kita berada di muka surat yang ke-17. Adapun fardu wuduk telah selesai dibicarakan. Dan kita masuk kepada fasal yang seterusnya, iaitu yang membicarakan berkenaan dengan niat dan erti mengikut susunan yang diinginkan di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. بإسنادنا المتصل إلى سيدنا الإمام الشيخ سالم ابن عبد الله ابن سعد ابن عبد الله ابن سمير الحضرمي الشافعي المتوفى سنة 71 و200 وألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سفينة النجاة له ولسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: فصل: النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. Terjemahan teks di atas adalah fasal pada membincangkan mengenai niat dan pengertian mengikut susunan. Sebab rukun yang pertama daripada rukun-rukun wudu adalah niat. Manakala rukun yang ke-6 pula adalah mengikut susunan. Jadi dua rukun ini ingin dibincangkan agak halus di dalam satu tajuk khusus oleh pengarang kitab kita ini. Niat dari sudut syarak ialah berkehendak akan sesuatu perbuatan dalam keadaan kehendak tersebut bersekali dengan tindakan melakukan perbuatan tersebut. Jadi niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, kehendak untuk melakukan satu perbuatan yang dalam masa yang sama munculnya kehendak itu
adalah berlaku serentak dengan perbuatan, dengan awal bagi perbuatan yang ingin dilakukan. Maka daripada definisi ini, tahulah kita, seseorang yang dia berwuduk, sewaktu dia basuh tangan sebelum berkumur-kumur tu, ketika membasuh dua pergelangan tangan, dia dah niat wuduk dah. Kemudian masa basuh muka, dia tak teringat langsung pasal wuduk contohnya. Maka ketika itu tidak berlaku niat, kerana dia telah mendatangkan kehendak untuk melakukan wuduk sebelum perbuatan pertama yang wajib bagi wuduk, iaitu membasuh muka. Dia dah basuh muka dah, katakan setengah muka dia dah basuh, dia terlupa nak niat. Ketika dia basuh setengah muka yang berbaki, baru dia sertakan niat bahawa dia berwuduk. Maka ketika itu setengah yang berserta dengan wuduk itu sah, manakala setengah yang sebelumnya itu tidak diiktibar sebagai wuduk, kerana ianya dilakukan tanpa kewujudan niat ketika itu. Begitu juga kalau kita salat. Bila kita salat, antara rukun bagi salat adalah niat. Dalam salat, apakah perbuatan wajib yang mula-mula mesti dilakukan di dalam salat? Perbuatan wajib yang mula-mula dilakukan dalam salat secara perbuatannya adalah mengucapkan Allahu Akbar, iaitu kita kata mengucapkan takbiratul ihram. Maka apabila begitu, datanglah apa yang dinyatakan oleh para fuqaha kita, bahawa disebabkan niat, ertinya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, berniat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ianya, iaitu niat tersebut adalah bersekali, iaitu wujud bersama-sama dengan perbuatan yang dilakukan tersebut. Maka disebabkan solat, perbuatan yang mula-mula diwajibkan adalah mengucapkan Allahu Akbar, maka sewaktu ucapan Allahu Akbar itulah, start pada A itu, Allah, start pada A itu sudah kena ada niat bahawa kita berkehendak kita melakukan salat. Maknanya kalau Allahu Akbar, masa akbar baru terlintas dalam hati kita untuk melakukan salat, maka ketika itu niat tidak berlaku. Kerana ketika ucapan Allahu itu tidak ada niat dalam hati kita untuk melakukan solat. Jadi sebab itulah bila bicara tentang niat akan berserta sekali dengan awal perbuatan. Bila kita nak mandi junub contohnya, kita mandi, semua dah basuh dah, tinggal tapak kaki tak basuh lagi. Masa basuh tapak kaki baru teringat, aku ni berjunub, aku niat patutnya aku mandi ni nak mandi junub, tapi masa start mandi tadi tak teringat langsung. Maka ketika dia basuh tapak kaki baru dia berniat, maknanya hadasnya yang terangkat hanyalah hadas tapak kaki. Adapun baki badan yang dah basah dengan air itu hanya mandi biasa, tidak dianggap sebagai mandi junub. Kebetulannya dalam mandi junub tak ada anggota mula-mula. Mana-mana kita nak start pun boleh. Nak start dengan telinga, ahlan wa sahlan. Start dengan hidung, ya silakan. Walaupun yang afdalnya adalah dimulakan daripada kepala. Kepala, air itu turun ke bawah. Begitu kata guru saya Fadilatul Syekh Husri bin Rusdi, dalam sunat kita memulakan mandi junub dengan kepala itu, dia didahului dengan wuduk terlebih dahulu. Jadi ketika itu badan kita sudah basah, dah tak terkejut dengan air. Tapi kalau direct terus kepada kepala, itulah kali pertama badan kita menerima air, maka dia boleh menyebabkan demam. Sebab direct air kena kepala, tidak mula dengan anggota lain. Tapi bila kita dah mulakan dengan wuduk, kita basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, sapu kepala dan basuh kaki, maka badan kita sudah mula merasai kelembapan air. Jadi ketika kita masuk ataupun kita basuh air daripada kepala mula-mulanya, sewaktu berniat untuk mandi junub pula, maka ketika itu sudah tidak ada lagi sebarang kemudaratan. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam ibadat-ibadat ni, dia akan dimulakan dengan niat berada pada awal perbuatan. Cuma ada jugalah beberapa ibadah yang niat lebih awal daripada perbuatan. Nanti insya-Allah
Kalau kita masuk nanti kita jumpalah, antaranya adalah puasa. Kalau kita berjaya menyertakan niat ketika masuk waktu subuh, maka tak sah puasa tu. Dia jadi lain pula. Maka dalam isu puasa, walaupun definisi an-niyah adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih, tetapi dalam isu puasa hendaklah qasdu syai' ay qasdu salah qabla itihani fi'lihi. Dia jadi satu erti yang lain sedikit, sebab puasa dia ada satu pengkhususan. Pada asalnya adalah kerana sangat sukar untuk orang dapat menyertakan niat pada mula-mula waktu puasa. Sebab awal-awal puasa adalah berlaku ketika masuk subuh. Maka pada waktu itu mungkin sukar orang nak menyertakan niat ketika itu. Maka syariat menjadikan niat untuk puasa lebih awal, iaitu berlaku pada waktu malam sebelum masuk subuh. Baik. Jadi dari sudut erti niat dari sudut erti syarak adalah berkehendak akan sesuatu perbuatan dalam keadaan kehendak tersebut bersekali dengan tindakan melakukan perbuatan tersebut. Itu adalah definisi niat. Setelah dinyatakan apakah erti niat, maka pengarang menyatakan di manakah letaknya niat. Kata pengarang, kedudukan niat adalah di jantung hati. Maknanya, apa erti niat? Lintasan hati. Hati yang berkata-kata bahawa dia melakukan solat, itu adalah niat suatu solat. Apabila kita berwuduk, ketika air kena ke muka, lalu hati mengatakan, saya berwuduk, maka itu adalah niat wuduk. Maknanya di sana ada beza di antara niat dengan lafaz yang kita nyatakan sebelum kita membasuh muka. Sebab sebelum kita membasuh muka, kita sebut dulu nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, ataupun nawaitul wudu' lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk atau sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Jadi apa yang disebut oleh mulut itu belum niat lagi, sebab ia berlaku sebelum awal perbuatan. Tetapi bilakah berlakunya niat? Sewaktu air kena kepada muka dan hati ketika itu berbicara. Tak kisahlah dia cakap Arab ke, dia cakap Melayu ke. Kalau hati dia terus kata nawaitul wudu' lillahi ta'ala, hati berkata sewaktu air kena pada muka, maka ketika itu berlakulah niat. Atau dia tukar kepada bahasa Melayu, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, maka ketika itu berlakulah niat. Tapi kalau dia sebut sebelum basuh muka, elok dah. Tapi masa basuh muka, dia jadi pening, dia teringat benda lain contoh. Maka selepas selesai basuh muka, start wuduk dah ya. Baru dia teringat pasal wuduk, maka ketika itu tidak berlakulah niat, walaupun dia telah mengucapkan lafaz niat sebelum basuhan muka. Jadi kedudukan niat adalah di jantung hati. Okey. Kemudian kata pengarang, melafazkan niat sebelum seseorang berniat pula. Melafazkan, kita mengucapkan dengan lidah kita, dengan lisan kita, sahaja saya berwuduk kerana Allah Ta'ala. Masa air kita tengah tadah tu, sebelum kita nak basuh muka, sewaktu kita duduk menadah air tu, kita sebut dengan mulut kita, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Atau kita cakap Arab, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Lepas tu kita pun basuh muka. Masa kita basuh muka, hati kita pun sebut ucapan yang sama. Tapi kali ini, hati pula sebut. Maka ketika itu, berlakulah niat. Tetapi ucapan sebelum muka dibasuh dengan air itu, ucapan mulut itu dipanggil sebagai lafaz niat. Maksudnya kita melafazkan niat secara sampai kita dengar. Maksudnya melafazkan dengan lisan, dan pelafazan niat ini berlaku sebelum berlakunya niat. Maknanya kita sebut dulu, niat tak berlaku lagi. Tapi selepas tu kita pun letakkan air di muka, maka ketika air kena pada muka, masa tu kita hadirkan niat dalam hati pula. Jadi bila hati sudah berkata-kata, sewaktu air kena ke muka, itu niat. Tapi sebelum itu dinamakan lafaz niat, melafazkan niat. Sama jugalah kalau kita sembahyang,
usalli, contoh tak? Masa kita sebelum angkat takbir tu, usalli fardal maghribi makmuman, Allahu Akbar. Kita sebut dengan mulut kita sebelum tu, usalli fardal maghribi makmuman. Kita kemudian jadi makmum. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Tak jadi lagi tu. Kemudian kita pun angkat Allah, kita start je itu pada Allahu Akbar, hati kita pun sebut nawaitu salatal maghrib. Usalli bukan nawaitu, usalli boleh jugalah nawaitu tapi biasa kita sebut usalli usalli fardal maghribi makmuman. Baik, kenyataan itu ataupun dalam bahasa Melayu dia sahaja aku melakukan salat fardu maghrib sebagai seorang makmum, maka kenyataan hati sewaktu kita sebut Allahu Akbar, itu baru niat. Jadi kata pengarang kitab kita ini, melafazkan niat sebelum seseorang berniat pula adalah sunat. Disunatkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i untuk kita melafazkan niat sebelum kita menghadirkan niat, iaitu bicara hati ketika melakukan seawal-awal perbuatan yang wajib bagi sesuatu ibadah. Jadi melafazkan sebelum itu adalah satu perbuatan yang sunat. Tapi kalau kita cari dari segi dalilnya tuan-tuan, kita tak jumpa secara jelas bahawa Rasulullah mengucapkan sebelum solat atau sebelum berwuduk, nawaitul wudu. Tak jumpa. Tetapi fuqaha kita, walaupun tidak kedapatan hadis seperti itu, kalau kita cari dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab hadis, kita tak akan bertemu dengan satu ketika yang menceritakan bahawa Rasulullah sebelum berwuduk Nabi sebut nawaitul wudu. Para sahabat kat dengar belaka. Lepas tu Nabi pun kenakan air ke muka. Takkan kita jumpa hadis seperti itu. Setakat yang saya tanya pada para guru dan setakat yang saya sendiri belajar, belum jumpa lagi. Kemungkinan besar tak ada. Kalau ada tu maklumkan kepada saya. Tetapi fuqaha kita, walaupun tidak kedapatan hadis yang menceritakan Nabi mengucapkan nawaitul wudu, tetapi fuqaha kita berpandangan bahawa disunatkan untuk seseorang itu mengucapkan lafaz niat sebelum berniat. Kalau orang tikai, mana ada hadis? Mana ada perbuatan Nabi begitu? Dan kamu pun terima, memang tak ada hadis yang menyatakan Nabi mengucapkan nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, contoh. Tak ada. Maka kita akan menemui bahawa para fuqaha kita ketika ini berhujah bukan dengan berdasarkan hadis, tetapi berdasarkan qiyas, juga berdasarkan bahawa konsep wasilatul wajib mustahab. Begitu, konsepnya begitu. Sebab biasanya apabila seseorang sebelum dia mengucapkan niat dalam hatinya, dia lafazkan terlebih dahulu, dia akan mudah untuk menyertakan niat secara dalam hatinya sewaktu awal perbuatan wajib. Berbeza kalau kita tidak melafazkan. Contoh macam semayang, tak sebut usalli dulu. Tentu nak angkat Allahu Akbar, memang tak ada masalah. Tetapi biasanya ataupun kadang-kadang tidak terserta niat sewaktu kita sebut Allahu Akbar. Tetapi kalau sebelum tu kita sebut dulu, terus setelah kita sebut, kita angkat takbir, dia senang nak disertakan niat. Maka dia membantu untuk mewujudkan niat. Maka disebabkan ia sebagai salah satu bantuan, maka disunatkan kerana ia adalah satu cara untuk melakukan satu perbuatan wajib. Jadi ini di antara hujah para fuqaha Asy-Syafi'iyah di dalam berpandangan bahawa berlafaz niat itu adalah sunat. Walaupun tidak ada hadisnya. Apa yang kita boleh faham di sini? Bermaksud, di dalam menyatakan satu pendapat fiqh, tidak semestinya mesti bersumberkan dengan perbuatan Nabi. Sebab setakat ini kita tak jumpa Nabi melakukannya. Cuma Nabi tak pernah kata pula, la tatalaffaz bin niyyah.
Tak ada pula kita jumpa dalam hadis rawahul Bukhari ataupun Muslim, jangan lafazkan niat. Jadi kita tidak menemui hadis larangan. Dalam masa yang sama, tidak juga kita menemui hadis yang menunjukkan Nabi melafazkan niat di dalam wuduk. Maka, kalau seseorang mahu melafazkan niat sebelum dia berwuduk, boleh ataupun tidak? Kalau orang yang dia tak belajar konsep usul fiqh, dia akan kata, tak boleh. Bid'ah. Dan berlaku di negara-negara Arab. Bid'ah. Idza talaffuz bin ni haram. Ar-Rasul lam yaf'aluhu. Haram alaik. Nabi tak buat. Apa ni kamu melafazkan? Ini satu benda yang diada-adakan. Haram. Bid'ah. Sampai saya pernah semayang di satu masjid. Sebelum imam tu agak takbir, dia kata, stausu. Rapatkan saf. Fa inna tamam saf min iqamati salah. Contoh. Atau taswiyatus sufuh min iqamati salah. Merapatkan saf itu termasuk di dalam kesempurnaan salat. Wa talaffuzu bin niyyati bid'ah. Disebut sebelum kat takbir tu. Ada satu masjid di Ramsis. Satu masjid di Ramsis. Bukan masjid besar, ada satu masjid kecil. Saya pernah semayang satu masjid kecil di Ramsis. Terkejut saya. Boleh tahan Pak Imam ni. Orang Arab Mesir. Dia siap bagi warning lagi. Jangan sebut usali-usali ni. Bid'ah. Haram. Nabi tak buat. Dia cepat. Kerana dia faham asal Nabi tak buat. Kalau kita buat jadi haram. Tetapi bukan begitu caranya kefahaman para fuqaha. Bukan seenteng itu para fuqaha kita memahaminya. Bahkan para fuqaha, walaupun Nabi tak buat, katakan, sebab dalam isu ni kita tak jumpa Nabi buat. Adakah Nabi buat atau tidak? Wallahu alam. Katakan Nabi tak buat sekalipun, bila kita mahu melakukannya, adakah ia dianggap sebagai bid'ah, iaitu perbuatan yang diada-adakan dan haram untuk dilakukan? Maka untuk mengatakan perbuatan itu haram dilakukan, tidak boleh berhujah dengan alasan Nabi tidak melakukannya. Sebab tu fuqaha kita tidak mengatakan pula mengucapkan lafaz niat ini adalah bid'ah dan haram atas dasar semata-mata Nabi tidak melakukannya. Bahkan fuqaha kita mengatakan sunat lagi. Sedangkan fuqaha kita tahu tidak ada hadis yang jelas menunjukkan Nabi melafazkan niat. Kerana para fuqaha kita tahu konsepnya. Tak semestinya bila Nabi tak buat jadi haram. Tak semestinya asal Nabi tak buat kita pukul rata jadi haram. Bahkan sebahagian para fuqaha kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan berlafaz dengan niat adalah wajib. Ada fuqaha kita dalam mazhab kita yang berpendirian melafazkan niat sebelum berniat dalam hati itu adalah wajib. Atas dasar ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajipan kalau dia tidak akan sempurna melainkan dengan melakukan satu perbuatan tertentu, maka perbuatan itu akan turut menjadi wajib. Cuma pandangan yang mewajibkan kita berlafaz dengan niat ini tidaklah dianggap sebagai pandangan yang kuat dalam mazhab kita. Nak katanya sampai tahap ada fuqaha kita dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i yang berpandangan bahawa melafazkan niat adalah wajib. Cuma apa status pendirian ini dianggap sebagai pandangan yang lemah di dalam mazhab kita. Habis apa pandangan kuat dalam mazhab kita? Pandangan yang kuat adalah apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, iaitu melafazkan niat adalah sunat. Jelas Seterusnya kata pengarang, waktu niat semasa seseorang berwuduk adalah ketika basuhan bahagian pertama daripada wajah. Sebab apa? Sebab dalam perbuatan-perbuatan wuduk yang dilihat secara fizikal, perbuatan yang mula-mula adalah membasuh muka. Adapun perbuatan sebelum itu, kita basuh kedua pergelangan tangan, kita komo-komo, kita masukkan air dalam hidung, kemudian baru kita nak basuh muka. Semua perbuatan-perbuatan sebelum itu adalah sunat. Maka dia tidak dianggap sebagai perbuatan pertama bagi wuduk. Bagi wuduk. Jadi ketika itu niat kalau berlaku sewaktu basuh tangan, pergelangan tangan. Niat kalau berlaku sewaktu kita komo-komo. Maka ia tidak dianggap sebagai niat yang sah di dalam wuduk.
Cuma ada perbahasan sedikit bila kalau, tapi itulah saya nak sentuh pun saya takut jadi penin ke tuan-tuan nanti. Iaitu kalau orang tu berniat sewaktu dia berkumur-kumur atau sewaktu dia memasukkan air ke dalam hidung, dia berniat wuduk. Sah atau tak sah niat dia? Tak apalah, setakat ni pegang dulu. Niat mesti dibasuh muka. Nanti kalau saya masuk ke dalam takut tuan-tuan penin. Kita ambil yang kasar dulu. Nanti kita naik ke kita yang tinggi-tinggi, kalau kita jumpa kita bincang. Setakat ni letak dulu. Setakat ni letak dulu. Niat hendaklah ketika membasuh muka, bukan ketika berkumur-kumur, bukan ketika air dimasukkan ke dalam hidung, bukan ketika air dibasuh, kita membasuh dua pergelangan tangan. Bersugi maksud dia? Bersugi juga sunat. Menggosok gigi sebelum kita berwuduk juga di antara perbuatan yang disunatkan. Cuma di mana kita nak bersugi tu? Ada dibincangkan oleh para fuqaha. Ada yang berpendapat bersugi itu atau gosok gigi ikutlah gosok gigi guna kayu ke, guna beruh gigi kita pun tak kisah. Ada para ulama kata bersugi itu berlaku sebelum membasuh tangan. Ada para ulama berpendapat gosok gigi berlaku sebelum kita berkumur-kumur. Jadi ada dua pandangan dalam isu ini. Okey. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan ke tadi? Kalau ada soalan tanya. Okey, waktu niat semasa seseorang berwuduk adalah ketika basuhan bahagian pertama daripada wajah. Jadi kalau seseorang itu dia dalam ketika basuh muka pula macam saya sebut tadi, ada tak dalam muka ni bahagian mana kena mula-mula? Wajib, tak ada. Kita nak start mana-mana pun silakan. Nak start dari hidung, ambil air, basuh hidung tu. Nawaitu al-wudu. Hati pun sebut. Boleh, silakan. Terangkatlah hadas kecil di hidung tu dulu. Lepas tu yang lain kena basuh lah. Kalau tidak, tak sah juga sembahyang. Sebab hanya hadas hidung yang terangkat. Hadas pipi tak terangkat. Jadi kena niat sewaktu air kena di muka. Kena di mana tak kisah. Tak kena di mana tak kisah. Kalau kita basuh dahi tapi tak teringat nak berniat. Lepas tu kita basuh bahagian bawah pula, baru kita berniat. Lepas tu kena basuh dahi semula. Sebab dahi ketika dibasuh peringkat awal itu tidak disertakan dengan niat. Itulah secara kasar yang didatangkan dalam kitab ini membicarakan berkenaan dengan niat bagi wuduk. Silakan. Untuk solat ke? Akan dibincangkan nanti. Kalau wuduk sekadar wuduk je. Saja aku berwuduk. Nawaitul wuduk. Saja aku berwuduk. Khalas. Adapun kerana Allah Ta'ala tu semua itu disunatkan. Tapi yang diwajibkan adalah berniat saya berwuduk. Sahaja aku berwuduk. Ataupun mazhab bagi nawaitul wuduk. Sahaja aku berniat wuduk. Maka berlakulah wuduk. Berlakulah niat wuduk. Tak disyaratkan saja aku berwuduk secara fardu, semua tu tak disyaratkan. Cukup dengan saja aku berwuduk atau saja aku mengangkat hadas kecil. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Saja aku mengangkat hadas kecil. Itu pun boleh juga. Tapi mudahnya saja aku berwuduk atau saja aku mengangkat hadas kecil. Itu menghilangkan hadas kecil. Nanti dalam isu solat kita akan bincangkan, sebab dia akan dibincangkan ketika solat apa pula niatnya. Sebab dalam solat dia akan ada perincian sedikit. Kalau sembahyang fardu tu macam mana niatnya, kalau sembahyang sunat macam mana. Okey, nanti akan kita jumpa nanti insya-Allah. Ketakut nanti sembahyang isyak tak sah nanti. Mudahnya kalau sembahyang fardu takut juga ke? Kena ada niat solat. Lepas tu kalau salat tu salat fardu, diniatkan fardu dan diniatkan jenis solat.
Maksud dia, kalau dalam bahasa Arab, nawaitu salata fardil isya. Itu saja. Selesai. Cuma kalau dia sebagai dia solat jemaah, dia kena tambah satu lagi, makmuman. Berniat sebagai makmum. Jadi ada 4 lah. Takut juga guys, sembahyang isyak tak sah lagi kan. Nak sampai lambat lagi kan. Mau banyak sembahyang terlepas ni kan. Jadi kalau sembahyang fardu, mudah-mudahnya ada 4 ni. 4 kalau sembahyang Jumaat. Kalau tak sembahyang Jumaat, 3 je lah. Kalau sembahyang sebagai imam pun cukup dengan 3. Tapi dia disunatkan untuk niat sebagai imam. Melainkan kalau sembahyang fardu Jumaat, dia wajib niat sebagai imam. Itu ada perincian sikit lah. Niat solat. Kedua, niat bahawa solat itu adalah fardu. Lepas tu kalau kita tengok dalam buku biasa kita belajar, sahaja aku sembahyang fardu. Nampak? Sembahyang fardu. Memang dah 2 tu. Kemudian ditentukan sembahyang jenis apa. Sembahyang zuhur ke, asar ke, maghrib ke. Sembahyang fardu isyak. Cukup tu. 4 rakaat. Kerana Allah Ta'ala itu semua sunat. Yang wajib tu je. Sahaja aku sembahyang, aku sembahyang fardu isyak. Dia senang je sebenarnya niat. Mereka kau sebut Allahu Akbar, nawaitu salatal usalli, contoh nawaitu salatal isya ataupun usalli fardal isya. Selesai dah. Usalli fardal isya. Allahu Akbar, masa sebut Allahu Akbar, sebut usalli fardal isya dalam hati. Maka selesailah niat itu. Nak sebut 4 tu tak dia syaratkan. Dia kalau disebut nawaitu salatal isya rakaatin, itu masalah sikit, melainkan kalau sembahyang qasar ataupun salah rakaat, itu tak betul lah. Tapi kalau dia tak niat rakaat apa, tak ada masalah, sebab isyak dia akan ke 4 rakaat. Kalau dia kata nawaitu sembahyang qasar tu, nawaitu salli salata isyak qasran, automatik jadi maksudnya adalah 2 rakaat. Macam mana? Solat jenazah. Niat sembahyang jenazah. Niat sembahyang jenazah nanti saya cek balik. Yang kalau yang sempurna tahu, tapi yang wajibnya apa tu saya nak cek balik. Saya takut saya terlupa. Tapi kalau yang sempurnanya, usalli ala hadzal mayyit 4 takbirat. Fardal kifayah lillahi ta'ala. Itu yang sempurnalah. Saja aku sembahyang ke atas si mati ini 4 kali takbir sebagai fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Itu niat yang sempurna. Cuma dalam banyak-banyak tu mana yang wajib, yang tu saya terlupa. Nanti saya rujuk balik. Bagus soalan ni. Saya tak teringat pasal isu sembahyang jenazah. Mana yang wajib. Kalau sembahyang fardu yang lain senang. Usalli farda, selesai. Lepas tu niat sangat simple dan tak perlu jadi tak perlu. Dan sebab itu antara yang disunatkan, nanti kita akan belajar, suatu angkat takbir tidak disunatkan memanjangkan takbiratul ihram. Patutnya Allahu Akbar cukup. Kan? Allah. Apa yang panjang tu dia tak masuk lagi. Itu yang panjang tu. Allah. Nafas tak cukup. Tak habis. Start lagi. Jangan begitu. Sebenarnya senang je. Allahu Akbar. Masa sebut Allahu Akbar, hati kata apa? Usalli fardal isya. Selesai. Itu yang paling ni lah, paling ringkas. Tapi kalau kita boleh masukkan sikit lagi, 4 rakaat lillahi ta'ala, okeylah. Kan? Dia sangat simple. Sangat simple. Dan tak semesti niat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Greek pun boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah. Okey. Nanti sembahyang jenazah, kalau saya tak jawab, nanti tolong ingatkan masa dalam solat nanti. Masa kita masuk dalam bahasa solat, sebab dia masuk sembahyang yang fardu. Jadi apa yang perlu disebut itu, nanti maklumkan kepada saya. Okey. Seterusnya, yang disebut dalam... dah masuk isyak ke? Dah masuk isyak? Oh, kata azan dulu. Saya tak perasan. Sepatutnya tak payah tunggu, tak apa. Azan yang terus. Saya berhentilah. Macam di Al-Azhar Al-Syarif lah. Syekh mengajar, tiba muazzin azan. Berhentilah Syekh. Sebab hak muazzin dia tak perlu tunggu.
Hak dia tengok waktu je masuk. Dia tu azan. Allah ya karim. Berlaku sebelum Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okey, kebetulan pasal semen jenazah tadi tak? Okey, boleh buka Ustaz 150. Tu dia melangkau ke 150 terus Di muka Ustaz 150 itu dibicarakan tentang sembahyang jenazah Kita tak bincang terus lah, kita ambil yang satu je, iaitu muka Ustaz 150 tu rukun pertama bagi sembahyang jenazah adalah, yang pertama adalah niat Lalu di bahagian nota kaki tu yang tulis tu nama dia Hairul Nizam nota kaki tu Jadi saya terlupa tadi. Jadi bila saya baca, dia Hairul Nizam ni tolong maklumkan, alhamdulillah saya ingat baliklah apa yang dia sebut dalam nota kaki Apa kata Hairul Nizam di nota kaki? Maka orang yang ingin mendirikan solat jenazah diwajibkan berniat 3 perkara ini ketika takbiratul ihram. Pertama, dia berniat untuk solat. Kedua, dia hendaklah berniat bahawa solat itu adalah solat jenazah. Ketiga, dia hendaklah berniat bahawa solat itu adalah wajib. Adapun menetapkan siapakah nama jenazah yang ingin disolatkan, maka ia bukanlah syarat bagi niat. Walau bagaimanapun dia diwajibkan menentukan jenazah tersebut secara kasar. Seperti dia berkata di dalam hatinya, saja aku mendirikan solat jenazah ke atas mayat ini. Dia kena niat mayat yang depan tu. Begitu.
saja aku sembahyang jenazah. Gitu je, tak sah juga. Dia kena tentukan. Lepas tu dalam kita punya niat, usalli ala hadzal mayyit. Sahaja aku mendirikan salat ke atas si mati ini. Kalau kita tahu nama dia, sebutlah nama dia. Tapi kalau tersilap nama, jangan buat pasal. Niat salah sebab semayangkan jenazah yang bukan depan kita. Jadi mudahnya mayat ni, laki ke perempuan tak kisah. Laki ke perempuan kita tak perlu tentukan. Kemudian seterusnya, di bahagian bawah tu juga dikata sekiranya orang yang mendirikan solat jenazah tersebut adalah seorang makmum, dia diwajibkan juga berniat bahawa dia adalah makmum di dalam solat tersebut. Sekiranya dia tidak berniat, solatnya tidak sah. Jadi kesimpulannya, dalam sembahyang jenazah biasa kita akan sembahyang secara makmum. Ada 4 perkara kena niat. Apa dia? Saja aku solat. Solat apa? Solat jenazah. Jenazah siapa? Jenazah ni. Dah 3 dah. Lepas tu sebagai apa? Sebagai seorang makmum. Saja aku solat jenazah ini sebagai seorang makmum. Jadi 4 tu. Alhamdulillah. Terima kasih Hairul Nizam. Dia ambil daripada kitab Munil Mu'taz dengan Hasyiah Al-Bajuri. Alhamdulillah. Macam mana Pak Tam? Sekali lagi, kita wajib tentukan dia lelaki atau perempuan? Okey. Shower. Paip Khurtum.
Okey. Tu dia Pak Tan tanya soalan macam-macam. Okey. Saya jawab takat-takat mampu boleh Pak Tan lah. Antara yang ditanya oleh Pak Tam tadi adalah kalau satu orang tu dia berjunub dan dia mandi junub, kita masih lagi dalam fardu wuduk, kita tak masuk lagi dalam mandi junub. Kita masih dalam perbahasan tentang wuduk. Dan yang timbulkan tadi antaranya adalah orang yang dia terjun masuk dalam air dan dia berniat ketika itu. Jadi dalam isu ini, bagi orang yang berwuduk, dia nak mengangkat adah kecil dan dia kalau dia terjun terus, maka apabila air kena di muka dia itu, dia berniat, maka ketika itu dan seluruh badan dia selepas itu terkena seluruh air, maka terangkatlah hadas kecilnya. Tapi kalau dia terjun dengan kaki dulu, dia terjun kaki dia, lalu air kena kaki, dia niat wuduk, tak berlakulah niat ketika itu, kerana niat berlaku sewaktu kaki kena air, sedangkan kepala tak kena kaki lagi, muka tak kena kaki lagi, maka ketika itu tidak sah wuduk dia. Melainkan dia tunggu sampai air kena ke muka baru dia niat sekali lagi, baru sah. Bila dia contoh dia terjun ikut kaki dia berniat masa kaki, tak sah. Air pun turun, dia pun terjun, bila air dah kena muka dia berniat. Maka ketika dia berniat untuk berwuduk setelah air kena dengan muka, maka terangkatlah hadas muka dan ketika itu pun dia dah tenggelam dalam air, terangkatlah semua anggota wuduk yang berbaki. Itu kalau mandi, itu kalau berwuduk, kerana dalam wuduk dia ada anggota mula-mula yang mesti kena air. Maka niat mesti pada anggota yang mula-mula tersebut. Tapi dalam mandi junub tidak ada anggota yang mula-mula. Maka kalau dia terjun macam mana sekalipun, bila air kena saja ke badan dia dan dia berniat untuk mengangkat hadas besar, maka terangkatlah hadas besarnya. Dan tidak disyaratkan dia mesti memastikan niat itu berterusan wujud sampai habis mandi. Cukup pada permulaan. Anggota yang terkena air tersebut. Kalau wuduk, maka ketika basuh muka lah. Walaupun masa basuh tangan dia tak teringat pasal niat, maka tidak menjadi masalah. Walaupun yang terbaik, dia tetap menyatakan dalam hati bahawa dia sedang berwuduk. Itu lagi baguslah. Tapi atas rasa yang wajib cukup dengan dia mewujudkan niat sewaktu air kena ke anggota yang mula-mula bagi ibadah tersebut. Kalau dalam wuduk, iaitu di muka. Kalau dalam mandi junub, tak kisah mana anggota sekalipun. Kemudian antara yang ditimbulkan juga tadi masalah kuku, kuku yang ada perempuan pakai liquid, dia cat, dia warnakan dia punya kuku, maka sekiranya cat itu dia adalah berjisim. Contoh macam cat kalau kita kikis dia boleh keluar serbuk tu. Maka ketika itu wuduk tidak sah, kerana antara penghalang kepada sahnya wuduk adalah apabila air tidak terkena pada seluruh anggota wuduk. Sama juga kalau mandi junub. Kalau mandi junub, seluruh anggota yang zahir mesti terkena air. Bukan takat muka, tangan, kepala, kaki saja. Semua badan sekali. Jadi kalau seorang perempuan dia pakai cat di tangan dia tu, dia pakai liquid di tangan dia, maka sebelum dia berwuduk, dia kena kikis dan buang dulu. Dia kena buang dulu baru wuduknya sah. Kalau inai dia sebenarnya kita meletakkan inai itu di tangan, kemudian kita buang zat inai itu. Lalu yang tertinggal hanyalah warna. Jadi warna dia bukan jirim. Sebab tu kalau kita contiang, orang Kedah kata contiang, kita contin tangan kita dengan pen, kemudian kita berwuduk, sah tak wuduk kita? Sah. Kerana zat dakwat sudah tiada, yang tertinggal hanyalah warna. Yang tinggal hanyalah warna itu. Jadi warna itu dia tidak dianggap sebagai zat yang menghalang adanya air. Tengoklah, kalau dia itu dah bercampur dan dia berjisim, dia ada boleh berserbuk gitu. Kalau awak kikis dia tu memang keluar serbuk dia, maka ketika itu terhalang lah. Sama, inai rambut ke apa, sama macam ni. Dia soal sebelum ni pakai gel. Gel menyebabkan rambut kerah. Bila rambut dah kerah, bila kena air,
rambut tu tak dia tetap kerah. Maknanya ketika itu ada penghalang yang telah menyeliputi rambut, lalu kalau dia mandi junubnya tak sah. Kalau dia berwuduk, kalau dia sapu bahagian lain di kepala dia, sah lah. Jadi dia kena pastikan jangan ada penghalang. Macam orang yang kerja pomen, yang main dengan minyak. Jadi benda tu semua dia kena pastikan. Yang roja dia jadi petani, kalau ada tanah apa semua tu kan, mari dia kena pastikan seluruh jasad dia tidak ada yang menghalang air sampai mengenai seluruh tubuhnya. Kemudian berkenaan dengan salat jenazah tu, nanti insya-Allah kita akan bincang panjang sewaktu sampai di salat jenazah nanti insya-Allah. Iaitu di muka surat ayat 150. Lama lagi. Masa kita berwuduk, yang telah kita bincangkan sebelum ini, antara fardu wuduk adalah menyapu kepala. Kepala tu apa dia? Bermula daripada awal tumbuh rambut ni, terus ke belakang sampailah sebelum seluruh kawasan yang ditumbuhi bulu. Itu adalah rambut. Jadi kalau kita tengok rambut belakang kita ni, last sekali tu tengkuk lah lepas tu. Tengkuk dah tak ada bulu dah. Kalau ada bulu halus tu pun orang tak kata rambut dah. Itu bulu tengkuk. Jadi ini semua adalah kepala. Jadi kalau dia sapu di mana-mana saja yang dianggap kepala ni, dia basuh sini ke, dia sapu sini ke, kesemua itu adalah sah wuduknya. Kerana dia telah menyapu ke atas kepala. Walaupun yang terbaik adalah dia menyapu seluruh kepalanya. Okey. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan yang terakhir yang dibincangkan di sini, saya rasa kita boleh masuk yang terakhir. Akhir senang je. Macam mana Pak tahu sikit. Dia dah mandi dah. Dia kes mandi wajib ke mandi wuduk ni? Ambil wuduk, okey. Okey. Ambil wuduk semua dah selesai. Nak mandi 5 purut. Biar manis macam Pak Tam, betul? Dia tengoklah setelah dia dah berwuduk, terangkat hadas kecil ni, dia tidak berhadas. Kemudian dia mandi 5 purut, dia mandi limau, dia main silat ke apa kot lah, dia mandi limau. Maka ketika itu tengoklah adakah berlaku sebarang perbuatan yang membatalkan wuduk ataupun tidak. Kalau dia mandi tu dia tidak melakukan sebarang perbuatan yang membatalkan wuduk, maknanya wuduk dia masih ada dan tidak perlu dia berwuduk sekali lagi. Maknanya kalau dia sembahyang dengan bau-bau limau tu pun tak ada masalah lah. Tapi kalau sewaktu dia mandi tu dia tersentuh kemaluan dia, atau dia terbuang angin, atau ada orang perempuan pergi tepuk dia dari belakang, semua perbuatan-perbuatan yang membatalkan wuduk itu menyebabkan wuduknya yang asal sudah tidak ada hadas kecil, berlaku saja perbuatan yang membatalkan wuduk, berlaku pula hadas kecil yang seterusnya. Jadi dia kena berwuduk selepas itu, kerana pada asalnya wuduk yang pertama selesai dah, tapi terbatal, maka dia kena berwuduk sekali lagi. Itu soalan Pak Tam. Allah barik fiikum. Dia ambil wuduk sekerat. Okey, kita masuk kepada yang seterusnya. Okey, kita masuk kepada yang seterusnya sebab dia berkait dengan yang dinyatakan di sini. Mengikut susunan. Nombor 18 tu, yang muka surat 18. Mengikut susunan yang merupakan salah satu rukun wuduk adalah sesuatu anggota wuduk yang lebih lewat tidak didahulukan daripada anggota wuduk yang lain yang lebih awal. Jadi antara fardu ataupun rukun dalam wuduk adalah mengikut susunan. Maksudnya muka kena basuh dulu, baru tangan. Lepas tangan baru boleh sapu kepala. Lepas sapu kepala baru boleh basuh kaki. Adapun yang ditanya tadi, maksudnya adakah mesti berturut-turut? Itu disunatkan. Maknanya kalau dia daripada rumah basuh muka, bila dia basuh muka, dia berniat itu adalah wuduk. Lepas tu dia kata, dah lambat. Dia pergi surau tu, dia takut terlepas. Tapi baru terangkat hadas muka. Sampai ke surau,
Hai, dia kata wuduk baru basuh muka, tangan tak lagi. Padahal sebelum tu dia dah pergi makan lah apalah apa semua. Tapi tak terbatal wuduk. Memang muka dia masih tidak berhadas. Cuma tangan, kepala kaki berhadas lagi lah sebab belum diangkat. Dia pergi surau, dia basuh tangan dengan niat itu adalah sambungan wuduk, maka sah wuduk dia. Kerana tidak disyaratkan mesti segera di antara satu anggota ke satu anggota yang lain. Yang diwajibkan hanyalah anggota yang mula-mula mesti dijadikan sebagai mula-mula. Yang kedua baru yang kedua. Mengikut susunan, iaitu at-tertib. Rogi sebab tak dapat pahala sunat. Tapi kalau dari segi sah wuduk, walaupun dia basuh muka pukul 1. Lepas tu dia pergi makan. Pukul 2 baru basuh tangan. Itu pun tangan kanan. 2,5 tangan kiri pula. Tapi dia basuh tu dengan niat memang nak berwuduk lah. Sapu kepala pukul 3.30. Zuhur tak habis lagi. Saja je. Boleh. Tapi kita kata orang ni tak ada roja lah. Orang ni tak ada roja. Dia ada masalah lain tu. Kita kena motivasi dia. Masalah dia. Eloknya berwuduk macam biasa. Tapi kalau dia buat macam tu, wuduknya sah. Wallahu ta'ala. Tapi kalau dia terlupa bahawa dia, sebab masa dah lama, dia terlupa dia basuh tangan tu untuk wuduk. Dia ingat, tangan kotor lah, dia baru basuh tangan. Sebab tangan kotor. Maka tak terangkat ada tangan. Sebab dia sudah tidak menyertai lagi. Sudah terhilang dalam minda dia berwuduk. Tapi kalau dia berwuduk straight, tak apa. Sebab dia masih dalam situasi wuduk. Jelas Jadi dalam perbahasan mengikut susunan, macam kita semua sedia maklum, mesti mengikut susunan, iaitu mesti muka dahulu. Lepas tu baru dua tangan. Kanan dulu seeloknya. Tapi kalau mula kiri dulu pun tak apa. Tapi orang rugi tak dapat pahala sunat. Eloknya tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Lepas tu mesti sapu kepala lepas tu. Tak boleh basuh kaki terus. Lepas dah sapu kepala, barulah boleh membasuh kaki. Kanan dulu ke, kiri dulu ke, tak kisah. Tapi mana yang paling baik, yang paling banyak pahalanya, yang paling sunat, yang sunatnya adalah membasuh kaki kanan terlebih dahulu sebelum kaki kiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pertemuan yang akan datang, kita akan masuk kepada perbahasan air. Ada satu lagi. Kita akan masuk pada perbahasan air sedikit dan banyak. Iaitu, bilakah air itu dianggap sedikit, bilakah air itu dianggap banyak. Okey, satu soalan lagi. Satu soalan yang baik yang berkait dengan isu turutan. Dia berwuduk dah elok dah. Masa dia nak sembahyang, dia tengok, hai, cat di tangan tak tanggal lagi. Padahal dia dah basuh semua dah. Dia kata maknanya tak sempurna basuhan tangan. Jadi apa yang dia kena buat? Dia tak boleh solat. Sebab wuduknya belum sempurna. Jadi dia kena buat apa? Dia kena buang cat tu, kemudian dia ambil air, dia sapu situ dengan niat untuk mengangkat hadas kawasan yang tak terkena air sewaktu cat masih ada. Kemudian dia kena basuh baki tangan ke? Tak perlu. Sebab yang tangan yang lain tu sudah diangkat hadasnya. Cuma yang belum terangkat hanya pada yang terkena cat saja. Selepas selesai tangan, boleh sembahyang? Tak boleh sebab kepala. Kepala dah basuh. Memang dah basuh tapi tak mengikut urutan. Sebab kepala hanya boleh disapu setelah tangan sempurna dibasuh. Disebabkan tadi ada cat setitik ke 2 titik di tangan, maknanya sapuan pada kepala serta basuhan pada kaki itu tidak dianggap wuduk. Jadi kena buat apa? Setelah dia buang cat dan dia membasuh tangan yang bahagian tangan yang terkena cat pada peringkat awal tu dengan niat mengangkat hadas, kemudian dia sapu kepala, kemudian dia basuh kaki, baru dia boleh solat. Jelas Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu saja yang saya dapat berkongsi untuk malam ini. Moga-moga bermanfaat. Pertemuan akan datang kita akan masuk pada pembahagian air, kepada air yang banyak, jua air yang sedikit, insya-Allah. Jazakumullahu khaira. Kita tangguhkan majlis kita dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته